antara perkara yang banyak kita perbahaskan dan satu naratif baru yang saya nak minta Tok ulas pada malam ni ialah satu naratif penting yang kita nak bawa masuk ke dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang akan datang ini, iaitu satu naratif baru, bukan barulah, tapi naratif ni saya rasa penting untuk kita sampaikan bahawa UMNO Barisan Nasional sejak penubuhannya memang betul kita mengaku bahawa kita telah menunggang parti untuk survival bangsa Melayu dan juga Islam. Berbanding dengan parti yang satu lagi tu, mereka menunggang agama dan bangsa Melayu hari ini demi untuk survival parti. Saya nak minta Datuk ulas daripada perspektif ini. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahawa semenjak 1946 bila mana UMNO itu ditubuhkan pun, ianya ditubuhkan di atas satu semangat untuk mempertahankan, bukan setakat mempertahankan tentang kedudukan orang Melayu, bukan setakat untuk mempertahankan tentang kedudukan raja-raja Melayu, negara ini, penentangan terhadap Melanesian dan sebagainya. Namun punca yang menyebabkan orang Melayu itu berhimpun itu ialah untuk masa depan bangsa, agama dan tanah air. Berbeza dengan setengah-setengah daripada kita, mereka ni lebih kepada ditubuhkan akibat daripada persengketaan dengan pemimpin-pemimpin. Contohnya macam PAS, bila Tuan Haji Ahmad Fuad kalah dengan Tuanku Abdul Rahman dulu, maka dia keluar dan menubuhkan Parti Islam Se-Malaysia, PAS, dan kita lihat semenjak daripada tempoh tersebut PAS berusaha bersungguh-sungguh bukan nak mempertabatkan agama Islam, walaupun peringkat awal kita tengok ada juga di kalangan akar umbi PAS ini dari segi ideologi dia memang ke arah untuk menjadikan Islam itu sebagai pegangannya. Tetapi lately ni, kebelakangan ini, pemimpin-pemimpin mereka sudah tidak lagi meletakkan perjuangan di dalam PAS itu sebagai satu dakwah, sebagai bak kata orang itu menjadikan PAS itu sebagai jemaah Islam, mereka lebih memikirkan soal dunia. Kita pula terbalik, dapat presiden baru ni, dia punya motto pun akhirat di hadapan. Kita pula lebih banyak memperjuangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam, perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Kita nak supaya anak-anak kita ditadika kemas sekalipun. Lepas ini silibus-silibus tentang tahfiz akan bermula daripada awal prasekolah, di tadika-tadika kemas. Walaupun sebelum ni kita lebih kepada meningkatkan kefahaman Islam. Kalau kita tengok zaman P.Ramlee, saya selalu sebut buat andaian. Kalau kita tengok zaman P.Ramlee dulu, orang perempuan ni tak pakai tudung tu. Betul, selendang aja. Itulah wajah sebenar nenek moyang kita. Mereka ni, bak kata orang tu, lebih sekular, lebih, bak kata orang tu, pendidikan dia tu lebih berteraskan barat. Tetapi selepas UMNO, kita tak nafikan juga peranan yang dimainkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam soal menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan kita, terutamanya ketika beliau menjadi Menteri Pelajaran. Ketika itu dia adalah Menteri UMNO. Banyak dah proses Islamisasi yang menyebabkan anak-anak kita lebih dekat dengan Islam. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan pelaksanaan sistem perbankan Islam, bank Islam, segala macam, universiti Islam. Itu semua zaman UMNO punya usaha. UMNO punya usaha. Zaman Datuk Seri Najib, kita malah antara yang pertama di dunia memperkenalkan maqasid syariah. Kita buat macam-macam, tapi malangnya keislaman yang kita terapkan kepada anak-anak kita ni, bila dia orang balik pada Jordan, balik pada Mekah, balik daripada Madinah, balik daripada Mesir, mereka ni dah tak selesa pula duduk dengan orang yang berusaha untuk memastikan mereka ni mempunyai didikan Islam yang tinggi. Dan
akhirnya kita tengok mereka lebih selesa bersama dengan orang yang sama-sama berkepiah, sama-sama berserban. Padahal rata-rata mereka ni penunggang agama dan hari ini tidak meletakkan Islam itu sebagai paksi dan tunjang utama dia. Lebih kepada memikirkan soal royalti minyak, memikirkan tentang soal jawatan di dalam kabinet, memikirkan tentang soal nak membentuk kerajaan, dan hari ini sentiasa berusaha memperalat dan mempergunakan agama dan juga politik bangsa itu untuk mendapat kuasa. Berbanding dengan kita, bila kita ada kuasa, kuasa itu nak kita gunakan untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan agama, untuk memastikan segala apa yang terkandung di dalam perlembagaan, baik dari segi soal kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan Raja-Raja Melayu sentiasa terjamin di bawah pentadbiran kita. Dan di sinilah peranan UMNO Barisan Nasional untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kerana kita tidak menggunakan isu-isu yang tajam, menggunakan isu-isu perkauman kebangsaan yang sempit dan agama yang sempit dari sudut pentakrifan dan pendefinisian, kerana yang paling penting itu sebelum kita mencapai nak melaksanakan hukum hudud itu, ada banyak perkara yang perlu kita selesaikan dan dalam proses penyelesaian. Baik, saya ketika PAS berada di dalam kerajaan, walaupun sebelum mereka berada dalam kerajaan, mereka cukup lantang soal hudud. Tetapi kita lihat kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ni oleh YB Khairi Jamaluddin. Dia cakap bahasa Inggeris lah. Saya yakin orang PAS boleh faham apa yang dia cakap. Walaupun PAS berada dalam kerajaan lebih kurang 33 bulan, tidak pernah sekali pun mereka membangkitkan soal nak melaksanakan hukum hudud itu. Maknanya, terang lagi bersuluh, mereka tunggang agama itu, mereka tunggang hudud itu demi untuk mencapai kuasa. Tetapi bila capai kuasa, dia tak gunakan kuasa itu untuk melaksanakan apa yang dulu mereka perjuangkan. Berbeza dengan UMNO. Betul. UMNO ni kita dapat kuasa, segala apa yang kita cakap dulu kita cuba laksanakan. Kita tengok, walaupun selepas kita jatuh pada tahun 2018 dan banyak benda terhenti. Betul. Pelaksanaan makasih syariah terhenti. Program-program hufaz banyak terkubur zaman Mahathir. Tetapi sebaik saja dapat kuasa tu, ianya dihidupkan semula oleh Datuk Seri Zahid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak sebut bukan kita nak cari pasal dengan mana-mana pihak, tetapi kita nak menghentikan satu naratif. Cukup-cukuplah, sudah-sudahlah kita menipu rakyat untuk kepentingan kita. Saya selalu sebut perkara ini. Orang politik, dia tak kisah parti mana pun, bila dia menang pilihan raya, dia dapat allowance, dia dapat banyak kemudahan, dia dapat macam-macam. Tetapi rakyat yang salah pilih, akhirnya rakyat juga yang terpaksa minum air karat 33 tahun, minum air karat, minum air teh tarik. Kesian kepada mak ayah yang di kampung, akibat anak-anak yang kerja di Lembah Kelang, balik suruh mak ayah mengundi parti yang tak apa-apa. Akhirnya parti tu, saya nak minta Tok Ulas, dia minta 30 tahun lagi untuk selesaikan masalah air di negeri dia. 33 tahun dah lepas, minta 30 tahun lagi nak selesai masalah air. Yang susah ni siapa? Bagi saya simple saja. Kita dah bagi mereka memerintah 33 tahun di Kelantan. Mereka tak selesaikan masalah ni. Dan sekarang mereka, Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man minta lagi 30 tahun. Cuba bayangkan, sepatutnya 30 tahun dia akan datang, kita akan melihat kereta terbang di Kota Baru. Kita akan melihat benda-benda yang tidak pernah dapat di-imagine ataupun dibayangkan di akal minda kita. Bukan lagi 30 tahun baru kita nak selesaikan isu air. Jadi hari ini rakyat negeri Kelantan, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid cuma minta satu penggal. Kita cuma minta satu penggal. Tuan-tuan dah bagi PAS memerintah negeri Kelantan 33 tahun. Kita cuma minta 5 tahun, cuba try test. Sama ada Barisan Nasional boleh deliver tak? Sebab janji Presiden UMNO ialah kalau kita diberikan satu penggal saja, kita akan selesaikan masalah air di Kelantan. Daripada air, sama ada air teh ais ke kopi O tu,
bertukar menjadi air jernih ataupun tidak. Kita nak pastikan masalah air terawat dapat dinikmati oleh rakyat negeri Kelantan ini dapat diselesaikan. Dan kita pun dah berjumpa dengan sahabat-sahabat, contohnya antaranya kita dah berbincang dengan Dr. Azzuhan yang juga merupakan ketika zaman Datuk Seri Najib dulu, dia pernah dipertanggungjawabkan menjadi ketua pengarah sebuah agensi yang menjaga air terawat ini. Kemudian pernah menjadi CEO di Air Kelantan, kan? Dia tahu selok-belok dan dia tahu kenapa kegagalan kerajaan PAS untuk membersihkan mengatasi masalah air Kelantan yang masih kotor ni. Jadi kita nampak bahawa BN bukan hanya cakap nak laksanakan, ini bukan setakat janji kosong. Kita dah dalam kerangka menyiapkan blueprint bagaimana kita nak mengatasi masalah air Kelantan ini sekiranya kita berjaya menawan kerajaan negeri Kelantan dalam tempoh 1-2 bulan yang akan datang, insya-Allah.